أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu kembali dalam My Quran Time. Baca faham amal dengan terus bersemangat pada hari ini meneruskan pada juz yang ke-9 ulang kaji kita untuk sama-sama kita menyambung surah ke-7 surah Al-A'raf. Masih lagi kita bercakap tentang kisah Nabi Musa yang sebelum ini panjang dibicarakan untuk kita mengambil pelajaran, untuk kita sama-sama membina ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tauhid kepada Allah ini amat penting, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Kita makin menuju bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran ya. Ramadan Jadi Al-Quran. dengan ulang kaji ini Ustaz ya, harapnya 10 juzuk ini tuan-tuan yang berada di rumah kita dapat 1-2 poin yang kita boleh fahami ya, yang boleh kita kalau katakan imam membaca nanti tadarus contohnya, kita dah bolehlah ya, kalau katakan halaman yang ke 172 ini paling kurang pun 1-2 poin yang kita boleh ambil pelajaran ya, yang ia akan menyebabkan kita rasa lebih manis bersama dengan Al-Quran. Kita doa bersama memulakan majlis kita pada hari ini dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Kita memulakan majlis kita pada halaman 172 ini, kita nak melihat kepada ayat 165 menyambung kisah ahli sabt, iaitu mereka yang terlibat dengan hari Sabtu Ustaz ya, peristiwa Sabtu. Apa maksud peristiwa Sabtu? Kita baca dahulu ayat 165 sebagai ulang kaji kita yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ayat yang kita nak mulakan pertemuan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah semuanya yang dikasihi, iaitu ayat yang ke-165. Dan dalam ayat 165 ni Ustaz dan juga para penonton sekalian, kita akan bertemu lebih kurang ada 4 huruf dzal ada 4 huruf dzal. Falamma nasu ma dzukiru alladzina wa akhadna bi'adzabin. Ada 4. Jadi ada zal yang berbaris, ada zal yang sukun ataupun mati. Mari kita cuba dalam bacaan kita insya-Allah taala. Kita baca dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang lain melakukan kejahatan, dan kami timpakan orang-orang yang zalim siksaan yang berat disebabkan mereka selalu melakukan kefasikan. Apa kisahnya yang kita dah belajar daripada halaman 171 pada ayat 163 tentang ahli sabt, iaitu mereka ini dihalang ataupun tidak dibenarkan untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi apa yang berlaku ialah mereka letak pada hari Jumaat, ambil hasilnya pada hari Ahad. Ya, Qana. Ya, jadi ini adalah penjenayah pada waktu itu. Tetapi apakah yang berlaku? Ada orang yang tak buat jenayah tersebut, dia kata tak apalah, nanti dia kena azab juga. Ya, mereka tidak syakna ataupun tidak mahu menegur. Ya, tetapi ada satu lagi kumpulan yang menegur. Ya, mereka ditanya oleh mereka yang tidak bersalah ini, kata mengapa kamu nak ingatkan? Ya, pada ayat 164 katanya qalu ma'ziratan ila rabbikum. Ini adalah sebagai jawapan. Nanti kalau Allah tanya daripada Allah, kami ada jawapan, kami dah pun mengingatkan mereka wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi sebenarnya seruan yang penting dalam kehidupan kita ialah kita menjadi orang yang sentiasa mencegah kemungkaran, mengajak ke kebaikan, bukan sekadar duduk berdiam diri rasa buat baik, kita rasa tak kisahlah dia nak buat jahat ke apa, tak kisah kan. Jangan kacau orang lain, ya. Pendapat itu Allah tegur dalam ayat 165, falamma nasu ma dzukiru, ya, apabila mereka lupa kepada peringatan ini, maka Allah selamatkan mereka yang mencegah daripada su. Ya, dalam ayat ini yanhauna 'anis su, Allah selamatkan, dan yang lainnya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu taala. Jadi orang yang tak buat salah pun akan kena sekali. Ya, ini adalah formula yang Allah berikan dalam melihat beberapa kisah. Poinnya apa? Keimanan dan ketauhidan ini dia memberi kesan kepada kerosakan, ya, ataupun tidak rosak. Jadi kalau orang beriman, dia akan jaga elok-elok. Kalau dia tidak beriman, dia syirik, dia boleh melakukan fasik, ya, dan juga fasad. Dan kalau tidak ditegur, ya, tidak ditegur sekali kena, maksudnya. Jadi poinnya, bagi orang yang beriman, kita perlulah, ya, cuba untuk menegur kalau kita rasa benda tu tidak kena. Dan ini Allah nyatakan lagi pada halaman ini betapa bila seseorang itu tegur, sesuatu umat itu akan dimuliakan. Tapi kalau tidak tegur, ataupun di kalangan ustaz ataupun di kalangan ulama pun dalam Bani Israel ini, mereka sampai mereka ni menghalang daripada menegur itu. Dia tak nak tegur. Ya. Maka kesannya apa? Satu kaum itu dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat sebagaimana dinyatakan pada ayat 168, dan pada ayat 169, ayat 170 itu Allah menyeru kepada kita, ya, Bani Israel juga, iaitu kena pegang betul-betul kepada kitab dan mendirikan solat pada ayat 170. Dan pada halaman 173 kita nak melihat kepada ayat 172, janji ketauhidan kita kepada Allah. Yakinlah bahawa sebenarnya ia pernah kita ucapkan. Kita cuba baca bersama, Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih Al-Fatih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berpindah pula sekarang ini ke halaman 173 di ayat yang ke-172. Pelik tu Ustaz, ada titik-titik tu Ustaz. Titik-titik. Saktah titik-titik Ustaz. Jadi dalam Al-Quran kita tu ada tanda di atas kalimah bala, ada 3 titik, kemudian syahidna ada 3 titik. Jadi apa tanda dia? Tandanya ialah kita panggil waqaf ta'anuq Ustaz. Maksudnya kita boleh berhenti salah satu. Maknanya waqaf yang berkait. Jadi kita pilih-pilihlah, kita nak berhenti qalu bala ataupun kita nak berhenti syahidna. Jadi kita pilih salah satu. Kalau kita perasan di permulaan bacaan kita pun ada di surah Al-Baqarah, ada dzalikal kitabu la raiba fihi, kan, ada yang berhenti kat situ. Dan saya perhatikan ada imam-imam ataupun masyayikh berhenti dzalikal kitabu la raib hudan lil muttaqin, fihi hudan lil dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi boleh mana-mana boleh. Kalau ayat ini kita akan berhenti, insya-Allah saya akan baca ini pada qalu bala syahidna, kita berhenti kat situ. Jom kita cuba dengan bacaan Hijaz pula, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan daripada sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka apakah jawapannya? Bala syahidina, betul kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan bahawa sesungguhnya ketika itu kami leka terhadap ini. Inilah ayat 172 mengingatkan kepada sejarah kita, Ustaz, ya, sejarah kita agar kita tidak lalai. Selepas kita dah lama hidup, ya, kita lalai bahawa kita ada Tuhan. Kita sudah pun mengaku ada Tuhan, pasal kalau kita tak diberitahu begini, Ustaz, ya, kita mungkin lupa. Kita cerita tentang 2 minggu lepas, kan, kita makan apa pun kita lupa, kan. Apatah lagi kalau kita tanya apa yang kita cakap 2 minggu lepas, lagi lupa, ya. Tapi ini adalah janji di alam roh, ya, yang disampaikan pada ayat 172 ini untuk mengingatkan kepada kita bahawa Tuhan perlu diesakan, ya. Tuhan hanyalah esa dan jangan disyirikkan, dan lambang kepada keesaan itu ialah kita tidak sombong. Itu poin dia, ya, bahawa kita tidak mahu sombong, kita selalu tunduk pada Allah. Silap kita mengaku, tapi kita mesti ikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam halaman 173 ini Allah menyatakan tentang betapa Al-Quran ini Allah bawakan ayat demi ayat, tetapi ada orang yang istilahnya fansalakha minha, ya, dia dah ada kebenaran dalam diri dia, tetapi dia siat seperti kulit kambing, ya, dia siat daripada dirinya, kemudian dia ikut siapa? Dia ikut syaitan. Maka Allah membuatkan perumpamaan pada halaman ini kepada mereka. Ada kisah seorang yang dia ni baik, Ustaz, ya, dia ada ilmu agama, tetapi lepas itu dia mengambil harta, ya, secara tidak benar, rasuah, ya, dalam beragama. Diistilahkan, diumpamakan seperti seekor anjing. Ya, amat ganas, Ustaz, ya, amat garang kat sini Allah menyatakan. Nak ingatkan kepada kita bahawa bila kita dah dapat kebenaran, kita dapat keimanan, jangan disiat, jangan dibukakan kebenaran itu, kita ambil sesuatu yang lebih rendah daripada itu, kerana Allah menyatakan tentang anjing ini sifatnya macam mana, dia dihalau pun menjelir, dah dapat makanan pun menjelir, ya, cukup pun menjelir, tak cukup pun menjelir. Betapa orang yang suka mengambil sesuatu tanpa hak ini ataupun mengutamakan dunia ini, dia amat hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selepas mendapat kebenaran. Ini yang kita belajar, dan Allah ingatkan lagi pada ayat 179 pada halaman 174 hakikat tentang manusia, apa potensinya, macam mana kita perlu gunakan agar kita tidak mensyirikkan Allah ataupun memandang enteng, lalai dalam kehidupan. Ayat 179 bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sahabat-sahabat Al-Quran yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, subhanallah, ayat 179 ini tempat ataupun penginapan, kita kata, ataupun tempatlah saya bagi orang-orang yang lalai. Dahsyat tu. Jadi mudah-mudahan kita tak tercampak ataupun tidak tergolong dekat situ. Mari kita baca dulu ayat dia 179 halaman 174. Kita cuba bacaan sikah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan. Mereka ada mata, mereka tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka seperti haiwan, ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Apabila kita tengok lembu, Ustaz ya. Lembu tu dia kerjanya makan, lepas tu tidur. Makan, tidur, makan, tidur. Dia pandang ke bawah je. Dia tak kisah pun ada masalah bahaya ke, dia tak kisah. Bila dah dekat dengan bahaya tersebut, barulah dia nak lari. Bagi manusia, kita tidak jadi begitu, sekadar makan tidur makan tidur makan tidur, tetapi kita ada mata, ada telinga, kita ada hati, perlu digunakan untuk melihat balik alam ini, ya. Dan Allah ingatkan perkara ini agar tidak jadi orang yang lalai. Konsisten di dalam surah Al-A'raf ini tentang tauhid. Jangan lalai, jangan sombong, dan mengaku sajalah kalau kita ini tersilap, kerana mengaku tersilap itu adalah lambang keimanan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada halaman ini Allah menyatakan tentang di hujung itu tentang as-saah. Ada orang bertanya tentang as-saah, ya. Jadi bila kita bertanya ataupun prihatin tentang hari kiamat, itu tandanya kita menggunakan hati kita. Tapi kalau hari ini kita tidak kisah, ataupun ada kawan kita tak kisahlah pahala dosa apa sebagainya, dia tetap bersombong, dia tetap juga lalai hidup rutin, pergi kerja balik kerja, tak kisahlah solat ke tak solat ke, jaga halal ke haram ke apa sebagainya, maka itu adalah tanda bahawa seseorang itu tidak mengambil pelajaran daripada seekor lembu. Dia makan lembu tu dia dapat manfaat, tapi diri dia sendiri itu jangan jadi macam lembu sebenarnya. Ganas sikit, tapi itulah ayat Allah Allah ingin ingatkan kepada kita. Dan disambung lagi, bila ada yang bertanya tentang ilmu kiamat, tentang bila as-saah, jawapan Nabi pada ayat 188 diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk kita. Mari sama-sama kita baca ayat 188 pada halaman 175. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita terus baca ayat 188. Kita cuba taranum jahrkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak mempunyai kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak kemudaratan bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, nescaya aku melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah cabaran daripada orang-orang yang ada pada waktu itu, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya bila tahu tentang as-saah ini, jadi tolong maklumkan kepada kami bila masanya. Tetapi Nabi kata bahawa aku pun tak tahu, ya. Nabi sendiri tidak tahu, Ustaz, ya. Jadi di sini panduan kepada kita, yang penting kita mengadu percaya kepada mesej daripada Allah. Di situ dalam ayat 189 dijelaskan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila seseorang tidak syirik, tidak lalai kepada Allah, ada petanda dalam kehidupannya. Mari kita lihat kepada ayat 199, ayat yang pendek menjelaskan tauhid ini memberi kesan kepada akhlak kita.
Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang pendek ini tapi satu saranan yang sangat menarik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca ayat dia, ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Sadaqallahul 'azim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta jangan mempedulikan orang-orang yang bodoh. Ini adalah manifestasi daripada tauhid. Makin bertauhid, keimanan kita dibina, kita jadi orang yang suka memaafkan. Kita suka menyuruh orang mengerjakan yang makruf, ya. Dan yang ketiganya, jangan kita fokus kepada orang yang bodoh. Abaikan mereka bercakap dekat Facebook ke, mereka nak ajak bergaduh, kita abaikan maksudnya. Ini adalah puncak akhlak yang dinyatakan pada surah Al-A'raf, dan sudah tentunya ini ada kaitan dengan keimanan kita pada Allah, kepada bila kita ini diberi panduan daripada Quran seperti mana Allah seru pada ayat 204, dan ketundukan kita yang dinyatakan pada ayat 206 sebagai ayat akhir daripada surah Al-A'raf. Kita berehat sebentar, kita kembali semula untuk menyambung ulang kaji kita pada surah Al-A'raf. Kita bergerak kepada surah Al-Anfal sebentar lagi. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal untuk ulang kaji kita pada hari ini, juz yang ke-9 ya. Kita masuk kepada surah yang baru, surah Al-Anfal Ustaz, surah yang ke-8 ya. Subhanallah, surah ni memang menarik Ustaz favorite, ya. Favorite ya. Banyak panduan-panduan tetapi ianya dikaitkan dengan surah At-Taubah sebenarnya, surah perjuangan. Betul. Kembali balik kepada surah Madaniyah. Kalau katakan surah Al-An'am, surah yang ke-7 surah Al-A'raf itu Makkiyah. Kali ini kita kembali pada Madaniyah ya. Dia punya semangatnya lain Ustaz ya. Dia kalau surah Makkiyah ni dia pendek-pendek dan dia tegas tajam dia punya isinya. Surah Al-Anfal ini pula bercakap tentang perlembagaan, peraturan dan juga perjuangan ya, perjuangan. Jadi pada ayat yang pertama ini mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul jika kamu orang yang beriman. Dalam berjuang ini jangan banyak sangat cakap komisen Ustaz ya. Boleh nak bincang itu pasal Allah ada bagi, tetapi keutamaannya adalah pada Allah dan Rasul ya, buat kerana Allah dan Rasul, dan juga
juga perlu baiki hubungan antara satu sama lain. Ya, kadang-kadang mungkin dapat untung sikit, ya, tetapi semua orang dapat. Itu perlu menjadi agenda agar apa? Agar kita ini terjaga iman kita. Ya, pasal kita perlu berjuang untuk iman. Kita dapat iman sekarang ini, tuan-tuan sekalian, adalah kerana orang dahulu memperjuangkannya. Kalau mereka berjuang kerana harta lah, ya, maksudnya mungkin kita ni nak dapat baca Quran seaman ini tidak mungkin dapat, ya, seperti mana Nabi berjuang 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi di dalam halaman yang pertama ini surah Al-Anfal bercerita tentang apa? Formula kemenangan, ya, dan Allah memberi analisis kepada bagaimana jatuhnya, gagalnya tentera Uhud. Kerana apa? Kerana bila round pertama menang tapi round kedua itu kalah disebabkan ada yang mengutamakan Anfal berbanding dengan Allah dan Rasul, ya. Jadi pada ayat yang kedua Allah memulakan dengan ciri orang beriman. Itu apabila diingatkan nama Allah, gemetar hatinya, dibaca ayat Allah, bertambah imannya. Apa kesan iman? Kita sudah belajar dalam surah Al-A'raf, surah Al-An'am misalnya. Kesannya ialah memaafkan, kemudian kita boleh bercakap ataupun jauhkan daripada orang-orang yang jahil dan mengutamakan Allah dan Rasul. Dalam ayat yang kedua ini Allah menyatakan mereka ini amat bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dijelmakan kepada mendirikan solat dan infak. Makin dirikan solat, makin infak, tawakal kita akan menjadi kuat. Maka tawakal itulah yang menyebabkan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri beriman, orang beriman yang stabil. Dan di hujung surah Al-Anfal ada sekali lagi muncul ayat tentang iman ini sendiri. Kita nak baca seterusnya pada halaman 178 ayat yang ke-9, bila Allah mengingatkan kembali, ya, mengingatkan bila ada perkataan id, maksudnya ini adalah nostalgia ataupun back to the ataupun throwback balik, ya, ingat balik, ingat tentang peristiwa apa? Peristiwa tentang Badar, tentang Uhud. Dalam analisis dalam surah Al-Anfal kita baca ayat ke-9 dahulu. Terima kasih Ustaz. Kita nak baca sekarang ayat ke-9 di atas sekali, di halaman 178. Jom kita cuba bacaan sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله العظيم. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Apakah mesej tadabbur daripada ayat ke-9 ini? Kita dengarkan daripada Coach Jamil online. Terima kasih Tuan Fazrul, Ustaz Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, penonton setia My Quran Time. Ayat ke-9 ini Allah nak kita semua ingat tentang macam mana Allah Ta'ala memberi pertolongan hasil daripada doa Nabi dan tentera Islam dalam perang. Di sini, dalam apa jua keadaan, kita jelas tuan-tuan dan puan-puan untuk menghalakan diri kita, wajah kita hanya kepada Allah Ta'ala untuk nak istighatsah, memohon penuh pengharapan hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Coach Jamil, ya. Dalam perjuangan kita, kehidupan seharian, lagi sukar, lagilah kita kena banyak berdoa, ya, dengan istighatsah, dengan penuh pengharapan macam Nabi sampaikan jatuh apa Ustaz? Selendangnya, ya. Ridaknya itu terjatuh, diangkat oleh Saidina Abu Bakar kepada Nabi, menenangkan, bersungguhnya, ya, Nabi. Kerana apa? Kerana ini adalah perjuangan pertama di medan perang, di tentera Badar, di dalam medan Badar. Jadi dalam kehidupan kita, mod Badar ini selalu kita kena ada, Ustaz, ya. Pasal dia kalau pertama kali biasanya bersungguh-sungguh, lepas tu bila dah banyak kali dia nampak macam
ya. Jadi ini perkara yang penting ketika kita nak masak, kita nak mendidik, nak berceramah apa sebagainya, kita kena ingat bahawa ia seperti kali pertama, kerana pada waktu itu kita akan rasa keperluan amat tinggi daripada Allah, dan Allah balas dengan apa? Fastajabalakum anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah balas, Allah jawab perkara tersebut. Syaratnya ialah kebergantungan kita itu, tawakalnya dengan doa yang penuh pengharapan sebagaimana yang dikongsikan oleh Coach Jamil sebentar tadi. Jadi ini yang dijelaskan analisis tentang Badar, ya, dan apabila Allah mengingatkan tentang ada rasa takut, ya, Allah beri bantuan, dan diteruskan pada halaman yang ke-179. Kali ini kita melihat lagi, ya, hakikat tentang perang, ya, ataupun perjuangan hidup seharian. Allah nyatakan pada ayat yang ke-17 bahawa wama ramaita id ramaita walakinallaha rama, ya, bukanlah mereka ataupun kamu yang membaling, ya, tetapi Allah lah yang mengizinkan proses itu berlaku agar kita ini sedar kalau kita berjaya Allah yang tolong, kalau kita gagal sebenarnya kita kena baiki lagi kehidupan ataupun gaya perjuangan kita. Kita nak baca daripada ayat 24 pada halaman 179 ini, bercerita tentang apa? Bahawa dalam berjuang, ya, kita kena ikut Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita rasa letih, kita rasa macam penat dan sebagainya, tapi mari kita tengok apakah manfaat daripada mengikut Allah dan Rasul ketika berjuang. Jangan mudah padam. Ayat 24. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak beralih pula ke ayat yang ke-24. Mungkin huruf yang perlu kita beri perhatian dalam ayat ini ialah yang saya ingin tekankan, iaitu huruf ha pedas. Ha dekat mana letak dia? Dekat tengah halqum kita. Ha ada dua huruf, huruf ain dan juga huruf ha. Ha dengan a tengah halqum kita. Dulu kita pernah belajar dulu makharijul huruf, tengah halqum kita ni dua huruf ain dan juga ha. Jadi ada kalimah yuhyikum, yahulu, yang ketiga tuhsyarun. So ada ha yang berbaris, ada ha yang sukun ataupun mati. Kita beri perhatian, mari kita praktik dalam bacaan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Apakah mesej tadabbur daripada ayat 24? Kita persilakan Nadrah Luqman online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan saya supaya melaksanakan segala yang Allah perintahkan kepada Rasul, supaya saya hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Saya jelas yang tugas seorang Muslim adalah menyampaikan risalah Allah, tetapi hanya Allah yang berkuasa atas makhluknya dari semua aspek, termasuk hati. Untuk jadi orang Muslim yang sempurna, saya tidak akan berhenti menyampaikan risalah, peringatan dan teguran Allah, kerana saya yakin saya akan kembali kepada Allah dan saya akan dipertanggungjawabkan dengan segala yang Allah amanahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Nadrah Luqman berkongsi tadabbur ayat 24 sebentar tadi. Ada beberapa poin Ustaz, ya. Yes, wahai orang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawab ataupun sila ikut arahan daripada Allah dan Rasul. Nak jawab apabila Allah dan Rasul panggil ini, kita kenalah dengar. Itulah ayat sebelumnya bercakap tentang tasma'un pada ayat yang ke-20. Dengar, tuan-tuan dengar Al-Quran, tuan-tuan dengar tazkirah, tuan-tuan dengar dengar My Quran Time, dengar imam baca di depan. Dengar-dengar itu
kita harap kita memberi respon ya, iaitu istajibu lillahi war rasul. Kemudian apakah tujuan Allah suruh kita jawab itu? Kerana bukan sekadar suka-suka kita dengar Quran time, baca Quran, dengar, beri perhatian, bukan sekadar itu, tetapi yuhyikum ya, dia akan menghidupkan hati kita. Daripada keluarga kita mungkin tak berapa hidup ya, mungkin ada masalah apa sebagainya, dia akan menghidupkan hati. Dan bila hidupkan hati itu, kalau sebatang pokok Ustaz ya, hidup pokok tersebut, keluar buah musangking, sedap dia makan begitu sahaja. Kan, jadi ini kisah apabila Allah ajak, Allah panggil, kita jawab cepat-cepat itu kerana kita akan menjadi orang yang amat hidup dan memberi manfaat. Sebab itu kita tadi ayat yang kita baca sebelum ni kan, lahum qulubun la yafqahuna biha, a'yunun la yubsirun, adhanun la yasma'una biha. Sebab apa itu penting tu? Sebab kita nak menjawab ni lah, nak menyahut suruhan ni. Jadi kita respon tak seperti An'am Ustaz ya. An'am tu dia respon pada rumput dia. Kan. Kalau ada orang dia ajak, kalau ajak dia hanya jawab waktu jom pergi makan, dia jawab. Kan. On time kan. Tapi kalau ajak pergi solat, itu tanda perkara yang kita perlu baiki dalam kehidupan kita, kerana kita nak berjuang. Kita nak berjuang ke arah kebaikan ini, dia perlukan energi yang berasaskan, bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak baca daripada ayat 26 pada halaman 180, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita tentang realiti umat-umat dahulu yang sedikit kemudian diselamatkan oleh Allah. Ayat 26 Ustaz, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak terus membaca ayat yang ke-26. Perhatikan ayat tu agak panjang, 2 baris setengah. Kalau Al-Fadhil Ustaz tir kita tak ada masalah Ustaz. Dia satu nafas. Panjang nafasnya. Macam Ustaz Faz jugalah. Saya makin lagi pendek. Daif saya, daif. Jadi kalau saya ni nafas saya semput sikit. Jadi insya-Allah Al-Quran yang kita baca ni ada panduan dari segi wakaf kita ikut, insya-Allah kita perhatikan. Jom kita baca ayat yang ke-26 dengan tarannum. Kita baca tarannum sabab lah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih sedikit tertindas di bumi Mekah dan kamu takutkan orang-orang Mekah akan menculik ataupun menghancurkan kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap di Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberikan kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Inilah hakikat para sahabat di Mekah yang mustad'afuna fil ard, ya, takut yatahattafakumun nas, ya, seperti helang yang nak menyambar ayam Ustaz ya. Jadi takut, rasa takut pada setiap masa. Allah berikan kepada mereka pertolongan. Fa'awakum, ya, Allah berikan tempat menginap di Madinah dan beri pertolongan, beri rezeki agar bersyukur. Apakah mesej untuk kita? Kita dulu mungkin lemah, ya, kecil, tak dikenali. Bila Allah beri lebih daripada apa yang kita ada dahulu, sebenarnya untuk kita lebih bersyukur. Tandanya itu dengan kita membuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan dan memperjuangkan kebaikan. Sebabnya Allah kata pada ayat 27, jangan khianat kepada segala apa yang Allah telah beri. Bila Allah beri agama, Allah beri kepada kita rezeki, Allah beri bantuan untuk beragama, maksudnya itu adalah satu amanah, ya, untuk diperjuangkan, jangan dikhianati. Wa antum ta'lamun. Dan salah satu cabaran dalam berjuang ini ada dua. Yang pertama namanya amwalukum pada ayat 28 dan wa auladukum, harta dan anak pinak.
ya, harta menyebabkan kita rasa macam alah kalau sibuk kan, ataupun anak maksudnya anak, ataupun kalau ada anak adalah mak je kan. Jadi mak anak ni dia kadang-kadang kata abang tak payahlah bang kan, duduk rumah jelah kan, cutilah lebih sikit contohnya. Walaupun kita memang kena ambil masa ya, tetapi kita kena ingat kalau katakan di cabaran yang ada kita perlu membantu lebih lagi untuk perjuangan, maka itu perlu ditanam. Jangan sampai ia menjadi fitnah kepada kita, penghalang kepada perjuangan ya. Dan Allah mengingatkan lagi pada ayat ini pada halaman 180 bahawa kalau kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah akan ampunkan kita, dan Allah tidak akan azab sesuatu kawasan selagi ada nabi, selagi ada orang yang istighfar pada ayat 33 Ustaz. Ya, nak cerita kepada kita, istighfar jangan tinggal. Itu adalah salah satu daripada protection, perlindungan yang penting daripada segala malapetaka dalam kehidupan kita seharian. Dan ayat 34 pada halaman 181 itu mengingatkan kita tentang realiti perjuangan. Kita baca ayat 34 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Fazrul. Kita dah di halaman akhir dah Ustaz ya. Juzuk yang ke-9. Besok masuk juzuk yang ke-10 pula. Allahu akbar. Sonok juga Ustaz ni format ni. Subhanallah, alhamdulillah. Maksudnya kita dah belajar dulu satu halaman. Kemudian kalian nak agak-agak lupa, kita ingat balik di apa ni, sebab macam yang saya kongsikan tu, ada setengah-setengah sahabat-sahabat kita yang bila baca tu dia nampak gambaran tu Ustaz ya, nampak gambaran. Jadi subhanallah sangat menarik dan juga alhamdulillah ya. Jadi kita nak baca Ustaz ya, ayat yang ke-34 atas sekali ya, insya-Allah. Kita cuba dengan penutup ini dengan tarannum ras insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 34 ini menerangkan kepada kita dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang orang untuk datang ke Masjidil Haram ya. Allah tidak menghukum kerana apa? Kerana mereka memang tak layak pun sebenarnya untuk memimpin, kerana mereka tidak ada takwa, tapi telah dijelaskan kerana ada nabi, kerana ada orang yang istighfar yang selalu mengajak kepada perjuangan kebaikan dan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah intisari antara poin dalam halaman 181 ini nak menceritakan ada pihak tak layak memimpin. Kalau dia masih memimpin, dia membuat kerosakan, maka perlu kita berjuang melawan ataupun mengenepikan orang begini. Kita kena bawakan kebaikan setelah kita berbincang dengan cara terbaik ya. Perang adalah jawapan terakhir. Jawapan terakhir. Yang awalnya kita bincang dan kita buat yang tanpa menumpahkan darah. Jadi ini sebagai satu rasional ataupun sebab mengapa perlu berjuang. Berjuang kerana inginkan tauhid, takwa berada dalam masyarakat agar masyarakat aman. Bukannya bila kita berjuang itu makin memporak-porandakan lagi keadaan. Ini ulang kaji kita pada juz yang ke-9. Kita akan lihat lagi esok insya-Allah juz yang ke-10. Kita doa pada Allah SWT kita jadi orang yang sentiasa berjuang dan selalu memelihara tauhid takwa dalam diri kita. Bersama Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, membacanya ya Allah. Lidah kami lidah yang fasih menyebut kalam-kalam-Mu, dipermudahkan oleh-Mu ya Allah. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar bacaan Al-Quran. Hati kami hati yang melihat akan maksudnya, memahami, mentadabbur dan diberi kekuatan mengamalkan isi kandung Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang mana bergetar hati kami tatkala mendengar nama-Mu disebut ya Allah. Segar hati kami tatkala mendengar kalam-Mu Al-Quran dibaca ya Allah. Bahagia tenang hati kami ya Allah di saat menelusuri apa kehendaan ayat-ayat-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat. Ampun dosa mak ayah mertua kami ya Allah. Pertemukan kami, sampaikan kami dengan Ramadan al-Mubarak tidak lama lagi ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita mendoakan Allah mengabulkan doa kita. Kita ucapkan terima kasih kepada sahabat kita di online ya, Coach Jamil, Nadrah dan juga seorang lagi yang sudah pun berkongsi pada sesi lepas, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dan kita ingin memastikan kalau boleh kita menjadi orang yang berjuang Ustaz ya. Inilah yang kita ingin sampaikan pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada setiap hari. Kalau ada sedikit tak banyak, sikit tak sikit banyak Ustaz ya, untuk bersama dalam gerakan membawakan Al-Quran kepada dunia ya, kepada bumi Malaysia ini, dan sumbangan tuan-tuan itu amat berharga untuk kita sama-sama gerakkan pelbagai institusi yang memerlukan latihan dan juga sumbangan idea daripada Al-Quran ini sendiri. Jadi insya-Allah kita bertemu pada jam 5, 10 dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita doakan ahli keluarga Mufas diberikan keberkatan di dunia sampai ke akhirat. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.